Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Semoga sihat dan ceria pada hari ini. Alhamdulillah. Kita kembali semula ke studio kita. Ya, studio di Ipoh. Harap kita punya lampu ni okey je. Ya, insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Macam mana lebuh raya itu okey ya? Safar raya. Tak adalah. Tapi untuk permulaan kan, selepas 2 tahun kita tak sambut raya. Ya. Mungkin gasak betul-betul lah. tak adalah. Kita tak adalah macam slow and steady je. Kita tak adalah nak beraya sangat. Okey. Ada sesetengah tu dia macam kodok kadah. Dia ganti lah untuk 2 tahun. Ganti betul lah. Kodok. 2 tahun. Alhamdulillah. Dan ni pun okey. Tapi saya tak adalah. Biasa je. Okey. So itulah yang peliknya masa raya tu. Saya ingat raya ketiga ke bila pergi ke Paya Buntar. Jalan pun masa pergi tu not bad lah, tapi still slow kan, not bad. Balik tu memang orang dah start balik punya. Tapi betul je. Tapi mungkin sebab orang terkejut juga kot raya tiba-tiba. Right. Lepas tu hari Selasa. Ni tiba-tiba hari Isnin. Macam orang tak prepare sangat. Ada yang orang cakap macam hari Selasa tu digantikan macam orang lah, dia tak prepare untuk hari Isnin. So hari Selasa tu baru dia betul-betul masak ke apa. Actually very interesting dah topik tu, sebab topik ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, masa saya student kat New Zealand tu long time ago kan, benda ni dah memang selalu berbangkit tau cerita ni. Kenapa New Zealand selalu puasa lambat lah kan, selalu Saudi puasa dululah sehari awal kan. Benda ni is very interesting. Saya cadangkan tuan-tuan pergi tengok moonsighting.com. Ini tahun 2000 dulu dah start heboh dah kan, macam mana dia pun buat kiraan. Sebenarnya very interesting. Bila kita ada bumi tu kan, ni sikit je cerita pagi-pagi tuan-tuan perempuan nampak kenapa benda tu. Kita ada bumi, bulan tu kan dia pusingan dia pada satah yang berbeza. Satah dia macam condong sikit tau. Jadi kan bila bulan pada ketika itu, certain kawasan di bumi saja yang boleh nampak. Okey, dan ada kawasan yang tak nampak lah, kan? Jadi bukan kata orang ni nampak, orang semua nampak, tak, dia tak punya tu. Jadi kan kalender umat Islam ni fantasticnya ialah dia average on setahun lebih kurang sebulan 28 hari, 28.6 hari average bulan sebulan tu lah. Okey, sebulan pusingan bulan tu. Jadi apa yang kita perlu buat ialah dipanggil reconcile balik. Maknanya kalau bulan ni kan, contohnya bulan ni Saudi Raya dahulu, and then dia akan ada satu masa di mana kita akan serentak semula. This is the point nak beritahu, sebab kalender Hijri ni sebab ikut bulan, dia tak semestinya orang Saudi raya dulu, kita raya kita mesti raya dulu. Ada yang dia tak boleh raya serentak semua. Dia akan ada bulan, mungkin dalam bulan Jamadil Awal ke ataupun bulan Safar ke nanti kan, dia akan ada serentak balik semula. So these are the point yang umat Islam perlu faham lah. Jadi tak boleh nak kata kita ikut ru'yah tu maknanya tak bagus. Sebenarnya ru'yah dan kita pakai dua-dua sekali kan. Nisab dengan ru'yah sekali. It's actually a very good system, and kita patut bangga dengan apa teknologi Islam sebenarnya. Kan, bagi saya kita tak perlu bertelingkah negeri nak ni kan, macam Datuk Mufti Perlis bagi tahu tu, bagi saya sangat-sangat tepat. Kan, dijangkakan benda macam tu akan berlaku. Jadi tak ada benda yang kepelikan di mana kita tak bersedia untuk berhari raya. Kan, basically pada biasanya bila 29 dah bulan tu memang kita tengok anak bulan. Betul. Kan, ceritanya itulah, kau tak nampak pun ni. Yang amazingnya saya rasa patutnya anak bulan ni kan, walaupun kita nampak di Labuan saja. Labuan saya satu tempat je kan. Tapi bagi saya the regional tu boleh depend on that information. Betul. Kan, itu yang saya heran. Brunei raya sama kita. Tapi sama. Singapura dia raya kemudian pula. Singapura dia 30 dia sehari dia ekstra 1 hari lah puasa. Yes. So bagi saya tak tahulah, saya rasa dulu mungkin ada muafakat antara 3-4 negara ni. Sepatutnya lah dulu saya dengar macam tu lah. Saya tak tahu apa yang telah berlaku. Maka Singapura buat decision. Tapi dia pelik juga cik, sebab apa? Bila dia banyak faktor lah, sebab tak nampak tu. Mungkin ada awan ke ataupun kalau satu tempat tu kalau kecil, mesti kita tengok keseluruhan lah. Kalau keseluruhan nampak, means benda tu sama. That's right. And amazingly kan, kadang-kadang kita rasa teknologi Malaysia sangat terbaik, tapi ada juga negara-negara lain lebih baik. Itu yang nak beritahu kan. Kadang kita heran, kita rasa macam kita bagus, negara yang terbagus dari segi teknologi. Not really lah actually, because buat negara-negara lain kan, macam Australia umpamanya, umat Islam ni menggunakan teknologi yang hebat-hebat juga. Kan, bukan kata kita lah terbaik, kita lah ada ni, kita lah ada halal cok Allah semua. No, it's not like that at all. But so the point I'm trying to tell you ialah kita kena banyak flexibility, sebab Islam actually very flexible religion sebenarnya.
This is my opinion lah kan. Jadi tu share kepada anak muda yang tak tahu benda macam ni. Kalau saya tak kisah pun. Ada setengah orang tu macam mungkin dia tak prepare ke apa ke tu yang dia mungkin tak suka lah kan. Ya, mungkin pasal tiket dia beli kan? Ya betul. Ada salah satu tu yang sebabkan macam dalam kalender tu dah ditetapkan 2 hari hari Selasa, tapi dia balik hari Isnin. So maksudnya dia balik hari pertama. Mungkin sebab itulah dia tapi still saya rasa okey lagi sebab still dapat pulang ke apa kan. Tak adalah isu besar pun. Sebab banyak lagi benda yang kita boleh sembang ataupun kita bincangkan. Untuk yang puasa tu saya rasa so insyaAllah nanti kita sama-sama belajar pasal bulan ni kan. Moonsighting.com moonsighting.com. Sighting tu SIGHTING, moonsighting.com. Mungkin kita boleh belajar dari situ. Sangat-sangat menarik lah bagi saya sebab benda ni tahun 2000 dulu kami dah understand pasal benda-benda macam ni kan. Mungkin bagus untuk anak-anak muda belajar benda-benda itu. Okey lah Bu, pada hari ni kira kita buat recording ni sebenarnya untuk malam ni lah kononnya insyaAllah kan. Saya ada beberapa news dulu nak announce kan. Lepas tu kita nak buat format baru. Sekarang kita nak buat format baru pasal news tentang inflasi ni. Kita dah ramalkan bertahun sudah. Mungkin tuan-tuan yang follow Monday Night Live pada bulan saya tak ingat lah bulan November ke Disember ke kan, tahun sudah kita dah cakap benda ni. Jadi sekarang ni saya akan buat format baru sama Labu. Macam mana kita nak handle isu-isu inflation sebenarnya ya. Jadi salah satu cara nak handle ni adalah persediaan kita untuk membayar hutang-hutang. Bagi saya itu sangat-sangat crucial, critical ya. Jadi untuk sampai ke tahap tu Labu, saya nak buat announcement sikit lah tentang apa yang baru-baru ni saya dapat tahu. Mungkin besok insyaAllah berita nombor 1, besok mungkin Bank Negara ataupun lusa 10 bulan atau 11 bulan Bank Negara akan buat announcement tentang OPR. OPR ni overnight policy rate lah, maknanya kita punya apa dia panggil kadar interest rate kita tu lah kan. Interest rate yang dikontrol oleh Bank Negara ni tadi akan naik atau tidak. Berdasarkan pada yang saya baca bulan sudah, dia orang interview kita punya kita punya ni Governor baru ni, Bawah Zeti dulu. Oh, itu saya tak berapa. Saya pun terlupa dia tak berapa muncul. Dia tak menonjol sangat lah. Betul. Tapi anyway, interview dengan dia kata inflasi ni disebabkan bukan demand factor, maknanya dia cost push. Maksud dia kan inflasi ni bukan sebab faktor pengguna membeli barang tu dengan banyak. Okey. Banyak faktornya adalah cost push, maksudnya supplier yang pushkan kenaikan harga barang tu. Jadi kalau tuan-tuan ingat video kita dulu, kita ada buat tentang macam mana inflasi tu dikontrol oleh interest rate. Saya ada bagi video tu saya tak ingat bulan bila, tapi kalau tuan-tuan masih ingat, nak kontrol, salah satu cara nak kontrol inflasi ialah meningkatkan interest rate. Jadi Governor Bank Negara ni dia bagi tahu kemungkinan dia tak akan naikkan interest rate. Okey, kemungkinan besar dia tak naikkan interest rate. Mungkin kalau macam tu kalau let's say dia tak naikkan interest rate mungkin akan efek kepada inflasi punya peratus ni kan. Dia kata macam ni lah, kalau dia tak naikkan interest rate, maknanya kenaikan harga barang sekarang ni dia bukan overheating seperti yang kita sangkakan. Tapi ada pengurus dana yang kata Governor Bank Negara patut dah kena increase dah ni, sebab satu, currency kita baru-baru ni jatuh drop yang agak teruk jugalah kan currency kita. Maknanya ada kemungkinan saya tak tahulah apa yang menyebabkan currency kita jatuh, saya tak pandai dalam area tu, tapi dia ada demand of currency tu, salah satu sebab lah menyebabkan currency tu jatuh. Disebabkan oleh kenaikan harga barang ni bukan atas permintaan. Okey, kata dia. Jadi kemungkinan dia tak akan naikkan. Tapi kita tunggulah besok lusa kita tahulah result dia. Mungkin besok atau lusa dia akan bagi tahu sama ada dia naikkan OPR atau tidak. Kalau dia naikkan OPR, dia good news lah bagi saya lah. Saya nak interest rate tu dia naikkan agar overheating tu tak berlaku. Tapi macam dia orang lebih expert lah, dia economist kan. Jadi bila dia kata harga barang sekarang ni naik bukan disebabkan faktor permintaan,
maka dia tak akan naikkan interest rate lagi. Dia akan tunggu maksudnya dulu. Supply tu cukup lah. Maknanya supply cukup dan barang semua ada. Bukan terhad, bukan barang terhad. Ya, bukan terhad. Okey. Itu pandangan yang dia bagi tahu dalam interview dia dengan Market Edge, kalau tak salah saya. Go to marketedge.com, kalau tak salah saya. Okey, itu announcement yang pertama. Kemudian hujung minggu ini 13 Mei nanti, mungkin kementerian, saya tak ingat, Kementerian Keuangan ke, yang akan announce GDP kita, quarter 1 GDP, sukuan pertama tahun ni. Dijangkakan, saya baca-baca dalam 2% lah kita punya GDP, which is not bad lah, not bad bagi saya, alhamdulillah. Lepas tu satu lagi berita bursa punya duit masuk bulan April mencecah hampir 700 juta ringgit. 700 juta ringgit masuk bursa daripada luar, dana luar. Not bad, tapi it's a good sign. Kan, bukan kata excellent sangatlah figure tu, tapi not kira that's a good sign lah, kan. Dan pengeluaran daripada bursa keluar negara 60 juta sahaja. Berbandingkan ada orang investor, orang dah start lah. Mungkin sebab sebab Malaysia dah umumkan endemik, so orang dah start. Mungkin orang luar pun dah banyak border dah buka kan. Bila border buka, orang dah confident dengan Malaysia balik semula. So people start investing in our country again. Alhamdulillah, kan, that's very good thing. Kita itu secara announcement lah. Jadi kita akan sembang lebih kepada soal jawab tentang hutang, kan. Kalau let's say kalau dikatakanlah kadar inflasi itu meningkat, sebab sekarang ni kalau kita tengok dia dalam 2 hingga 3% kat Malaysia. Kira macam tak adalah tinggi sangat dibandingkan dengan kalau negara-negara maju ada yang sampai 7 ke 8 punya inflasi tu. Tapi mungkin dia akan ada efek untuk kita nak bayar hutang macam tu. Sebab kita tahu yang kalaulah kadar inflasi tu naik, kita punya perbelanjaan pun dah kira macam lain lah. Kira macam kalau let's say kita ada bajet untuk beli barang dan juga kita ada bajet untuk bayar hutang. So kalau kadar inflasi naik, dah bajet untuk barang tu dah naik. So kemungkinan besar orang akan reduce untuk nak bayar hutang tu. So benda yang pertama, takkanlah dia nak reduce dari segi perbelanjaan harian ataupun perbelanjaan bulanan yang dia beli barang. Kemungkinan dia akan reduce untuk hutang. So macam mana kita nak handle macam inflasi tu? Sebab adakah inflasi tu efek kepada kita bayar hutang, dan macam mana cara kita nak bayar tu? Ada cara. Saya ada komen sikit lah, satu pasal inflasi. Macam Labu mention tadi, inflasi 2 hingga 3% tu kita panggil official lah, kan. Inflasi official dia panggil CPI, Consumer Price Index. Tapi suka saya nyatakan kat sini, ataupun duka cita saya nyatakan kat sini, kita punya CPI index tu berdasarkan kepada baskets of goods yang lama tau. Jadi kalau ikutkan, kalau beli Colgate umpamanya, beli ubat gigi kan, dia bukan naik 3%, dia naik lebih. Betul ada satu. Lepas tu kalau cuba tengok kuih makanan, kuih kan, kuih naik bukan 3%, dia naik 10%, 15% kadang-kadang tu kan. Jadi ceritanya ialah yang official punya inflasi ni, dia berdasarkan kepada makanan ruji. Kan. Jadi ramai yang mengatakan, macam ada ahli ekonomis dalam fund managers kan, dia kata kita punya ni slightly outdated lah, kita kena tambahkan lagi banyak barangan ruji, barangan macam makanan harian tu kan. Jadi kita akan kalau boleh lah band negara ataupun Kementerian Keuangan recalculate semula basket of goods tadi untuk nak bagi reflect balik figure CPI yang sebenarnya, bukan 2-3%. Sebab sekarang ni kenaikan harga barang-barang lain naik mendadak sekarang, bukan kata tu kan. Sebab kalau ikutkan macam kalau dulu kita tahu yang macam kalau barang tu naik sebabkan harga minyak naik. Sekarang harga minyak tak naik tapi barang tetap naik. Actually sekarang ni harga minyak pun dalam, saya ingat saya tak tengok lately, still around 97-95 kot US dollars per barrel. Maknanya macam harga minyak tu macam masih sustain. Tuan-tuan dan puan, harga minyak ni important sebenarnya, sebab Malaysia is net importer sekarang ni. Net importer, dulu kita ekspor minyak kan, tapi Malaysia salah satu negara yang mengeluarkan minyak. Cuma kita sekarang ni import lebih daripada ekspor. Nak kata pasal minyak pun tak tahu juga, tapi kebanyakan masalah inflasi ni seperti yang kita jangkakan hari itu disebabkan oleh
faktor pandemik dulu, orang banyak tak pergi kerja dan barangan terstuck dekat certain pelabuhan dan sebagainya. Jadi those are the thing yang menyebabkan cost pada harga-harga yang kita import tu tadi, kan. Jadi nak jawab pada soalan labu tadi, kalau misalnya harga barang tu naik, macam mana orang nak bayar hutang, kan? Betul. Sebab kita punya bajet ni untuk makan dan minum, kan? Betul. Saya ingin bagi cadangan lah pada tuan-tuan dan puan yang berfikir sedemikian. Sebenarnya hutang ni kalau kita tak bayar ataupun kita bayar sikit, dia ada penalty. Bank ni, saya cakap kat you terus terang, bank bukan baik dengan kita. Saya memang anti bank, tapi sistem bank, bukan kata saya tak ada kawan dengan orang bank, ada, kan. Cumanya sistem perbankan di Malaysia ni dia masih mengikut jejak sistem Yahudi. Dah buat macam mana, dah bank negara dah ikut macam tu, kan. Jadi kalau kita buat perbankan Islam sekalipun, cara kiraannya masih mengikut interest rate, tuan-tuan. Jangan terkejut, bila saya cakap ni, memang ada orang marah kat saya bila saya cakap ni, tapi sebenarnya itu hakikatnya. Kita boleh saja buat cara Islamik, tapi for some reason tak dapat nak buat. Saya tak tahu kenapa. Soalan macam ni sebab banyak kali saya beritahu. Jadi kalau misalan bank duk penalize kita sebab kita bayar hutang, kita tak bayar hutang, ataupun kita bayar sikit, memang kita kena penalty. Okey, itu syarat-syarat yang kita dah agree bila kita buat hutang dengan bank pun, agreement. Adalah sign agreement, kan. Jadi kita paksalah buat yang tu, kan. Terpaksa bayar penalty. Jadi saranan saya sekarang ni ialah tuan-tuan dan puan, cuba tuan-tuan dan puan budgetkan makanan tu tadi, kan, kepada makanan-makanan yang terpaksa kita klasifikasikan sebagai barangan yang lebih utama. Asingkan. Bukan, maknanya, kan, kalau kita selalu makan yang benda-benda tak perlu, cuba kita buat catuan diri. Bagi saya ini ialah pada golongan-golongan yang dapat income dia mungkin 4,000 ke bawah, kan. Teruskan bayar hutang macam biasa, sebab kita nak avoid penalty. Penalty ni masalahnya dia boleh jadi berganda, because dia ada interest rate atas penalty, walaupun dia Islamic punya loan. Jadi ramai orang tak bagi tahu benda-benda macam tu, kan. Jadi it's more important kalau tuan-tuan buat bajet. Saya rasa saya ada buat video tentang cara buat bajet kot, ataupun the science of hutang. Boleh tengok kat situ macam mana apa benda yang kita akan bajet, apa saya nak cakap ni, macam mana nak buat bajet tu lah, kan. Perbelanjaan kita. Jadi saya tak rasa yang kita kena elak bayar hutang. Saya rasa hutang kena teruskan dibayar, kita kena penalty lagi teruk kemudian, kan. Jadi yang kita nak berbelanja tu tadi, kan, kemungkinan kita boleh bajetkan lagi supaya kita tak membeli barang-barang yang mungkin tak perlu. Kita fokuskan betul-betul, tanya diri kita apa yang perlu. So kalau boleh buat list barangan yang perlu. Okey, lepas tu kurangkan consumption, kurangkan penggunaan dia, kan. Saya tak tahulah macam penggunaan makanan. Contohnya mungkin kita beli tepung, umpamanya tepung kita perlu, kan, nak buat kuih umpamanya. Tapi kita mungkin boleh kurangkan buat kuih selalu. Macam tu lah, kan. Kita tak adalah beli ni. Ataupun kita beli tepung cap generik, instead of kita cari branded ni tepung, kita ambil generik punya, kan. Macam tu. Hanya sementara je. Bagi saya, kan, isu inflasi sekarang ni dia bukan setakat pasal COVID-19. Isu Ukraine ni sebenarnya dia dah akan jadi teruk ni sebenarnya, tuan-tuan. Kan, menurut apa yang saya pernah bagi tahu dah pasal Ukraine sebelum perang tu, saya bagi tahu ini akan mengakibatkan banyak efek yang banyak. Efek, sebab Ukraine salah satu negara yang pengeluar gandum yang utama di dunia. Kan, dia nombor 3 di dunia tak salah saya. Jadi pengeluaran gandum ni kalau dia limited, maka harga gandum tu akan naik lah, kan, because demand is more than supply, kan. This is the thing yang saya bagi tahu, kata benda ni akan jadi persistent nanti, persistent inflation. So it's much better kalau kita siap sedia, that's how I will answer your question. Kalau macam harga tepung naik, kuih pun naik, macam tu lah cerita dia, kan. So kalau boleh kita elakkan makan kuih berlebihan lah, kan. Dan makan kuih berlebihan pun tak bagus sebenarnya, kan. Saya karbohidrat, kan. Kadang-kadang tu teringin lah, kadang-kadang teringin nak makan. Jadi kita bajet lah, kalau kita selalu makan petang beli kuih wajib, kali ni mungkin kita elakkan tiap-tiap hari. Kita mungkin beli kuih tu mungkin turunkan kepada 2 kali seminggu ke, kan. The most is 3 kali seminggu. Ini pada golongan-golongan RM4,000 ke bawah lah. Saya cakap itulah, kan. Pada RM4,000 ke atas tu yang ada double income pula lagi,
Itu mungkin boleh handle lah pressure, inflasi punya pressure ni kan. Pada orang-orang yang tak boleh nak handle pressure of kenaikan harga barang tu, cuba macam tu lah. Cakap tadi macam ni kan, ada macam dia punya bukan Excel lah, macam jadual dia untuk pembayaran. So maksudnya tu kena ada disiplin ni untuk bayaran. Kalau tak disiplin mungkin benda tu tak jadi juga. Kalau misalnya tak ada disiplin, tak jadilah kan. Kalau boleh, kita panggil bajet. Bila kita buat bajet kan, negara ada bajet kan kan. Kalau boleh, household kan, rumah tangga kita juga ada bajet. Sepatutnya kena ada list senarai barang kita nak beli. Kalau boleh, kalau kita pergi nak beli barang tu, kita listkan dulu senarai barangan yang kita nak beli. Apa yang penting, apa yang perlu dibeli dan sebagainya. Dan kalau kita boleh buat disiplin macam tu, insya-Allah lah kita boleh handle duit kita ni, duit belanjaan kita tadi kan. Insya-Allah kalau pandai bijak berbelanja, maka kita akan ada lebihan, surplus. Itu yang kita nak sebenarnya, surplus. Masalahnya macam negara kan, negara kadang-kadang dia buat perbelanjaan defisit. Macam I think last year perbelanjaan bajet dia defisit. Maknanya kerajaan kena cari duit lagi untuk menampung perbelanjaan tu tadi. Jadi itu kerajaan, dia orang boleh cetak duit. Kita ni perbelanjaan defisit macam mana nak buat kan? Kita terpaksa hutang kat siapa-siapa lah. Itu cerita dia. Pinjam bank. Pinjam bank kan, atau pinjam pakcik-makcik kan, datuk nenek ke apa. Kalau pinjam pakcik-makcik kan, pinjam ibu ayah macam tu lah. Tak tahu lah kalau ibu ayah boleh bagi pinjaman kan. Itu sebab kita cuba bajet, cuba kita bajet sampai jadi surplus. Amalkan benda tu sepanjang tahun ni, insya-Allah. Kalau kita boleh amalkan macam tu, we will ada inilah kesiapsiagaan, orang kata kan, kebersediaan tu kita ada lah, insya-Allah. Tapi kalau macam orang muda je, saya rasa kalau orang muda, macam saya lah, hutang yang pertama yang mungkin yang saya akan ambil, sebab saya tak adalah ambil, mungkin hutang pelajaran ataupun PTPTN. So macam ni kalau dia belum bekerja lagi tapi dia dah berhutang, waktu dia bekerja tu, itulah hutang pertama yang dia nak bayar. So macam mana nak handle tu? Mungkin ramai yang sukar untuk nak betul, nak buat pembayaran tu. Betul. Nasib saya baiklah sebab saya tak ni kan. Mungkin ada orang yang pinjam tu, mungkin dia nak tahu juga cara nak perbelanjaan tu. Saya ada buat satu video tentang hutang PTPTN ni kan, sebenarnya kan. Hutang PTPTN ni sebenarnya dia the lowest interest rate. Salah satu yang interest rate-nya low. Bagi saya dia tidak menjadikan, dia tak membebankan lah. Jadi kepada anak-anak muda yang baru dapat kerja, kalau boleh bayarlah PTPTN tu, sebab duit tu nak digunakan oleh orang lain. Itu cerita dia kan. Saya berpandangan, kalau kita dapat gaji, kalau kita dapat kerja lah, kalau kita tak dapat kerja, dia tak perlu bayar kan. Tak perlu. Dia kalau dapat gaji, bajetkan gaji tu tadi, satu, tolak duit EPF, dan jika ada tolak sok-so, bagi ini bajet kita kan, tolak sok-so, masukkan berapa kita nak bayar kepada PTPTN, maka kita boleh baki dia tu, barulah kita plan untuk buat apa kan. Jadi bagi saya, eloklah bayar hutang PTPTN tu, bagi saya lah, sebab dia very low interest rate. Kalau cerdik sikit lagi, kata boleh je pinjam PTPTN tu kan. Dia panggil arbitrage. Kalau biasa dengan arbitrage lah kan, boleh pinjam PTPTN at a lower interest rate, tapi kita boleh invest duit tu dan bagi pulangan yang tinggi. Itu kena bagi tahu siap-siap awal sebelum dia pinjam. Tak tahulah, itu terpulang masing-masing lah kan. Nak bagi tahu kan, terpulang lah kan. Itu kira kebijaksanaan masing-masing lah kan. Kalau you nampak that's a potential untuk boleh pinjam duit tu kan, tapi instead of you beli phone 1,000 kan, you invest RM1,000. Banyak kan. RM1,000 tu sebenarnya boleh kalau you invest in the right place lah kan. Saya tak cakap invest kat tempat mana, tapi saya beritahu hati-hati sebelum invest kan. Tapi bila kita invest duit tu, dia memberikan pulangan. Kalau lah misalnya pulangan tu dia boleh dapat setahun dalam 7%, 8% kan. Dapat extra. Tapi dia bayar kat bank, interest rate-nya adalah 3-4%. Maka dia ambil profit dalam 4%. Dia panggil arbitrage, tuan-tuan puan. Jadi kalau orang yang bijak, dia boleh buat macam tu lah. Kalau pinjam PTN, especially for student-student, dia bagi tahu tadi. Jadi saya amat galakkan yang student-student cubalah belajar bayar hutang. Another advantage kan untuk bayar hutang ni, kalau kita ada track record bayar hutang, kita nak beli aset esok ni senang. Tak kisahlah hutang mana-mana cik. Tak kisahlah, bagi saya, maksud saya hutang yang ada track record lah. Yang kita bayar PTPTN ke, atau hutang kereta ke, umpama je kan. So those hutang boleh membantu kita untuk apply loan untuk membeli tanah.
Itu salah satu cara. Sebab tu elok bayar hutang tu adakan track record. Sebab kalau kita nak become wealthy umpamanya, bagi cadangan saya ialah kita elok bayar hutang macam tu, nampak regular track record. Maka esok nak pinjam dulu, nak beli rumah senang, InsyaAllah. Depends on dia bayar tu cantik lah. Kalau tak cantik, yalah of course lah. Kalau bayar tak cantik, then bank susah nak bagi pinjam lah kan. Bank pun cuak lah, ni pun bayar ni pun tak boleh kan. Sebab lagi nak pinjam beli rumah lagi susah lah kan. Tapi kalau macam sebab kalau anak muda je, dia confused juga. Macam saya cakap tadi kan, senang nak buat pinjaman perumahan. Sebab ada baru-baru ni, tak adalah baru sangat, ramai yang orang sembang lah, kira macam mana satu yang dia perlu beli dulu. Atau macam nak beli kereta sebab dia nak hutang ni, nak hutang sebab dia dah ada hutang PTPTN, so dia nak beli kereta ataupun nak beli rumah dahulu. So mana satu yang rasanya yang baik untuk anak muda sekarang ni? Saya punya pandangan ni kan berdasar pada pengalaman yang saya tengok lah. Biasanya kalau orang tu tak pernah ada hutang dengan bank, kalau nak buat hutang beli rumah ni, dia susah nak dapat loan tu, kan, sebab bank nak tengok ada track record payment. Jadi biasanya kereta senang pinjam, kan. Kita buat pinjaman beli kereta dulu, tak payah boleh beli kereta terlalu mahal, beli kereta biasa-biasa dulu, kan. And then amalkan bayar hutang kereta tu dulu. So after 3-4 bulan kan, baru beli rumah. Saya cadangkan macam tu lah, kan. Kalau nak beli rumah tanpa beli kereta umpamanya, ataupun tuan-tuan dah ada kereta mak bapak yang dia bagi pinjam dulu kan, nak beli rumah, boleh je cuba try pinjam loan kat bank. Dan terpulang kat bank tu lah. Kalau bank kata okey kan, you boleh beli rumah. Tapi kalau dia kata okey, teruskanlah pinjam. Kalau dia kata tak okey, you tak ada track record lepas semua, then tanyalah bank, okey saya nak pinjam beli kereta dulu, boleh tak? Dia kata tu kan. Mungkin dia boleh kata okey lah, you beli kereta dulu kan. Mungkin dia boleh bagi macam tu. So apa-apa pun tanya dengan pihak bank. Tanya dengan kami pun boleh. Kami bagi pandangan itu, dia terpulang kepada bank-bank itulah, kan. Lain-lain bank lain. Mungkin lain-lain bank lain-lain dia punya prosedur lah kan. Dia tak semestinya semua bank sama. Yang kena rajinnya ialah kita kena rajin bertanya bank-bank tu. Macam tu lah, kan. Tapi kalau macam kereta, Cik Sejid macam mana? Dia kan macam ada orang cakap macam beli kereta baru better sebab selamat. Ada orang cakap beli kereta second hand, nanti duit lebihan yang lebih tu mungkin boleh buat kumpul untuk deposit ke, ataupun tak tahu lah, macam buat simpanan, invest ke, macam mana kalau dari segi. Kalau ikut pengajian saya, pengajian pasal financial tu kan, dapatan pengajian saya dulu, saya rasa macam kalau kita nak ada track record tu. Apa soalan tadi? Kereta baru atau kereta second hand? Second hand kan. Go for second hand. Dan second hand jangan ambil second hand yang 5-6 tahun sebab takut teruk repairnya kan. So ambil yang umur second hand tu setahun atau 2 tahun. Sebabnya tuan-tuan dan puan, kereta-kereta ni bila dia keluar dari showroom je, maksudnya beli tu, lepas beli. Bila kita keluar showroom, harga dia menyusut mendadak. Tak tak? Saya keluar tu dah lain harga. Yes, lain harga dah. So kalau Labu beli kereta hari ni kan, kata Labu beli kereta harganya RM30,000 kan. Keluar showroom dia tak sama RM30,000 dah. Walaupun Labu pakai seminggu kan, harga kereta tu dah tak sama RM30,000. Sebenarnya kalau Labu jual, kemungkinan dia jadi RM28,000. Maknanya dah rugi RM2,000 kat situ. Itu panggil susut nilai. Jadi di situ bagi pandangan saya kan, kereta yang setahun umurnya ataupun 2 tahun umurnya, dia dah susut nilai tu mendadak. Jadi bila kita ambil kereta yang umurnya setahun, dia punya track record orang yang guna kereta tu kan, mungkin satu owner kan, kita beli kereta second hand. Lepas tu cuba tengoklah ada tak dia ada simpan record dia repair apa-apa. Umpamanya servicing kan, dia buat servicing ke tak. Kalau kita ada record macam tu, alhamdulillah boleh beli kereta second hand dulu. Setahun 2 tahun je. Setahun 2 tahun dia range dia. Kalau lebih 2 tahun tu takut macam kena tukar, dia tak tukar minyak gearbox umpamanya kan. Di kereta auto sekarang ni minyak gear pun kena tukar, kadang-kadang tak terlupa nak tukar kan. Dan seumpamanya tiba-tiba kita beli, kita pula kena repair kereta tu kan, dah banyak pula keluarkan duit. So kebijaksanaan tu pada tuan-tuan dan puan, kalau beli kereta baru, itulah ceritanya, dia akan susut nilai mendadak. Macam tu kan. Yang importantnya ialah
nilai aset kita tu. Kan, bagi saya kalau kita nak maintain nilai aset kita supaya susut nilai dia tak mendadak, buy second hand car lah. Tapi itu pulang lah pada anak-anak muda nak pakai kita macam mana kan. At least beli yang murah lah, janganlah beli yang mahal. Itu pandangan saya. Tapi kalau tuan-tuan anak orang kaya, so boleh lah nak beli macam mana pun kan. Ni I'm talking about ni pada orang yang tak berapa ada duit. Katakan anak-anak muda, mak paknya orang susah dan dia baru dapat kerja, mungkin dia jadi doktor. Doktor gaji berapa sekarang ni? Katakan first graduate dia doktor gaji 3-4 ribu umpamanya kan. Tapi parent dia susah. Jadi eloklah berfikir-fikir dulu. Kalau parents dia kaya, tak apa, it doesn't really matter, because itu macam they can afford it kan, why not kan. Kita bukan nak bagi tahu kata tu salah beli kan. Tapi ada juga macam anak-anak orang kaya yang ada think mindset. Dan saya pernah jumpa macam customer saya, dia millionaire. Jadi anak dia macam train. In fact dia panggil saya pun coach anak-anak dia lah kan. Jadi cerita macam tu, dia suka anak-anak dia belajar secara berhemah kewangan ni. Tak ada berlebihan. Tak ada belanja berlebihan. Anak-anak dia pun galakkan simpanan dan investment lah basically. Cerita dia gitu. Guna yang mana perlu je lah. Yes. Yang lebih tu buat simpanan ke, buat invest ke, emergency fund ke. So itu cerita dia. Tapi menarik juga sih, sebab mungkin orang-orang kat luar sana mengenai perbelanjaan tak berapa mahir ataupun tak disiplin ke apa kan. Mungkin kita boleh sembang lagi lah, atau boleh tu kalau tuan-tuan perempuan kan, tuan-tuan perempuan ke ada anak-anak saudara kan, tuan-tuan perempuan tahu kan, yang just tell them, ask us questions. Nanti mungkin bulan depan ke lagi 2 bulan kan, kami nak buat macam pertandingan lah kan, soalan-soalan yang terbaik kita akan bagi hadiah-hadiah yang bagus lah kan. Jadi cerita dia gitu. Tanya kita orang macam mana kita nak handle pasal inflasi ni. Alhamdulillah lah, knowledge saya ni, saya tak kata saya expert, tapi Allah bagi ilmu kat saya ni, bolehlah saya sharing. Pengalaman tu ada kan, bukan tak ada pengalaman. Saya pun adalah kebetulan pemegang lesen jugalah, dan saya juga memang sendiri-sendiri pun adalah buat investment property bersama saudara labur kita ni. Ni nampak macam ni tapi biasa je. Nampak humble dia, tapi ada aset-aset dia. Tak apalah, kita belajar lah kan, pelan-pelan kita belajar. Saya sangat suka sharing knowledge ni. And kalau misalnya tuan-tuan perempuan berminat nak tanya pasal benda-benda macam ni, macam nak handle inflasi umpamanya per tahun ni, kami akan buat Monday Night Live ni, kita akan fokuskan benda macam ni lah kot, format kita. Kalau ada soalan-soalan tu, sila masukkan dalam ruang komen atau email kat kita, team_alfalah@yahoo.com. Boleh carikan video, nombor-nombor telefon kami pun boleh, just WhatsApp pada kami. InsyaAllah kami akan kumpulkan soalan-soalan tentang tentang hutang kan, perbelanjaan, macam mana nak bajet umpamanya, inflasi ke. Yes, dan tuan-tuan, saya ada bagi juga template-template yang tuan-tuan boleh download pun. Just go to the one of video yang saya pasal hutang-hutang ni. Some of them tuan-tuan boleh download, some of the pro forma, maknanya Excel sheet tu tuan-tuan boleh pakai untuk buat kiraan-kiraan tertentu kan. Okey, so saya rasa sebelum apa lagi? Itu sajalah untuk sesi kali ini. Soalan, kalau ada soalan lebih nanti saya akan tanya. Ataupun soalan-soalan tu saya akan bawa kepada minggu depan. Okey. Okay, jangan lupa kalau boleh kita cuba infakkan untuk membantu anak-anak yatim dan asnaf. Go to dlm2u.com. Tuan-tuan boleh nampak dekat sini, tuan-tuan boleh nampak flyer yang saya akan pamerkan sekarang ni. Tuan-tuan boleh nampak kat situ. Just jangan lupa lah, bukan kita derma kat bulan Ramadan saja kan. Tuan-tuan boleh juga derma bulan Syawal kan. So apa salahnya kita bagilah sikit pada apa yang mampu, and insyaAllah kita akan sampaikan pada anak-anak yatim ataupun asnaf. So itu saja pada kami. Okay. So situ saja. Saya pun thank you. Okay, terima kasih banyak. So insyaAllah kita akan bertemu lagi di masa-masa yang akan datang. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Ma'assalamah. Goodbye everybody.